Persekitaran, kerja dan tekanan adalah lumrah dalam kehidupan. Menurut data dari National Institute of Occupational Safety and Health di Amerika Syarikat, kira-kira 1/3 daripada pekerja mengalami tekanan di tempat kerja. Tanpa disedari, bekerja lebih masa juga boleh membuatkan ramai pekerja mengalami tekanan yang kronik dan keletihan mental. Pada Julai 2013, seluruh dunia dikejutkan dengan berita kematian akibat tekanan bekerja lebih masa. Miwa Sado, 31 tahun, bekerja sebagai wartawan di Pusat Penyiaran Awam Jepun, telah ditemui mati di atas katilnya. Dan Kewe, seorang anggota polis di Guangxi, meninggal dunia akibat pendarahan otak kerana bekerja lebih masa tanpa rehat akibat lambakan kerja. Bagaimanapun, kes seperti ini tidak berlaku di Malaysia. Namun, menurut para pakar, kebimbangan melanda budaya pekerja di Malaysia yang semakin kerap bekerja lebih masa sehinggakan mencecah 12 jam sehari. Kurang kesedaran masyarakat dalam menangani isu berkenaan menyebabkan ia menjadi duri dalam daging di kalangan masyarakat. Berdasarkan kepada graf Hansilie, seorang doktor kelahiran Vienna, sekiranya individu tidak menghadapi stres, dia tidak akan mencapai tahap optimum dalam sesuatu kerja. Manakala stres di peringkat sederhana adalah paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang. Walau bagaimanapun, stres yang berlebihan akan mengakibatkan seseorang itu mengalami tekanan. Faktor penyumbang kepada tekanan di tempat kerja dikaitkan dengan bebanan kerja, pembangunan karier, persekitaran kerja, konflik dalam kalangan pekerja dan perubahan struktur organisasi. Hal ini membawa kepada tekanan yang boleh mencetus kemurungan. Seseorang itu kemungkinan mengalami tekanan, dia akan merasa susah untuk fokus bekerja ataupun dia mungkin rasa penat, letih. Susah nak diceritakan kenapa dia letih. Dia rasa malas nak datang kerja, rasa berat nak pergi kerja. Ya, itu yang kita kata ponteng kerja ke absenteeism, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Amin bin Nurhan. Nombor kad matrik saya 282757. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengurusan stres di agensi PDRM. Kepentingan kebajikan individu itu amatlah penting untuk dikaji dan untuk diambil berat oleh sesebuah jabatan organisasi seperti PDRM. KKM memainkan peranan yang penting dalam menyediakan program penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi untuk rakyat Malaysia. Perbincangan mengenai isu tekanan ini terdapat perbincangan yang meluas mengenai topik tekanan dalam masyarakat. Tekanan bukan sahaja berlaku dalam dialog interpersonal tetapi juga ditemui melalui pelbagai media dan infrastruktur akademik. Kaitan antara tekanan dan kesejahteraan individu. Tekanan adalah fenomena yang sukar dielakkan dalam kebanyakan sekitaran kerja yang boleh memberi kesan kepada prestasi kerja, kesihatan dan kesejahteraan seseorang individu itu. Pengenalan PDRM ini, Polis Diraja Malaysia adalah suatu agensi yang menjaga keamanan negara. PDRM bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman rakyat di dalam Malaysia ini. Skop kerja PDRM ini sangatlah meluas, yang mana yang seperti kita lihat, kita ada menjaga jalan, pihak PDRM ada menjaga keselamatan di istana, di bangunan-bangunan kerajaan, dan juga pihak polis bertanggungjawab untuk menyelesaikan pelbagai kes yang telah masuk report. Kesan tekanan dalam PDRM adalah anggota PDRM menghadapi tekanan dari pelbagai aspek seperti sosial, fizikal, politik, peribadi. Kajian menunjukkan faktor ini berpotensi menyumbang kepada pengalaman tekanan dalam kerja polis. Dalam kerja polis ini juga menyebabkan banyak
memberi tekanan kepada pihak anggota bawah. Arahan itu jatuh daripada pegawai atasan kepada anggota. Pelaksanaan tugas dan kerja adalah daripada kalangan pegawai dan dibantu juga oleh pegawai. Pembentangan ini akan mengupas lagi hubungan antara tekanan, konflik dan kesejahteraan individu dalam konteks PDRM. Kami akan menerangkan hasil siasatan dan mencadangkan strategi mengurangkan tekanan dan mengikut prestasi kerja di dalam PDRM ini. Saya akan sambung dengan kawan saya di dalam slide seterusnya. Selamat sejahtera, saya Murali, anak lelaki Tanikan Salam, nombor matrik 282977. Dan hari ini saya akan membentangkan mengenai teori dan konsep. Yang pertama, kita pergi kepada konflik organisasi. Konflik organisasi berlaku disebabkan oleh perbezaan persepsi, nilai, matlamat atau keperluan antara individu atau kumpulan dalam organisasi. Konsep ini relevan dalam PDRM seperti perbezaan pendekatan antara unit siasatan dan unit rondaan. Yang kedua pula, teori konflik fungsional. Teori konflik fungsional oleh Lewis A. Kosa menunjukkan konflik boleh mencetuskan perubahan positif dan inovasi dalam organisasi. Contoh dalam PDRM menunjukkan bagaimana konflik yang sihat boleh menggalakkan perubahan dalam kaedah penyiasatan dan strategi pencegahan jenayah. Yang ketiga, kita pergi kepada tekanan kerja di PDRM. Pakar PDRM sering menghadapi tekanan tinggi dalam menjalankan tugas seperti menangani jenayah berat dan berisiko fizikal. Teori tekanan kerja Hans Selye digunakan untuk memahami kesan negatif tekanan kerja terhadap kebajikan anggota PDRM. Seterusnya, menguruskan tekanan kerja. Latihan ketahanan mental merupakan strategi yang penting yang membantu anggota PDRM menangani tekanan yang mereka alami. Penyelidikan terkini menunjukkan keperluan untuk strategi menguruskan tekanan yang berkesan. Dan peranan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memainkan peranan penting dalam menguruskan konflik dan tekanan. Model komunikasi membantu memahami bagaimana mesej dan maklumat bergerak dalam PDRM, membolehkan ahli berkongsi perasaan dan kebimbangan mereka. Kepimpinan dalam mengurus konflik dan tekanan. Teori kepimpinan transformasi dan kepimpinan adaptif membantu pemimpin PDRM memotivasikan ahli dan membantu mereka menguruskan konflik dan tekanan. Pemimpin yang berkesan menyokong kebajikan ahli dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik dalam PDRM. Mekanisme penyelesaian konflik yang berkesan seperti pengantaran atau timbang tara adalah penting dalam membolehkan pakar menyelesaikan perbezaan secara adil dan berkesan. Pengurusan konflik dan tekanan untuk berkesan menyokong integriti dan prestasi anggota PDRM yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman Benli, nombor matrik 282642. Melalui tugasan kumpulan, saya akan menerangkan kesan konflik dan tekanan terhadap hubungan manusia dalam pentadbiran organisasi dan masyarakat. Dalam konteks ini, apabila organisasi polis berkembang pesat, memerlukan sumber manusia yang terbaik, maka tekanan kerja cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan organisasi polis tersebutlah. Okey. So antara kesan-kesannya terhadap anggota polis adalah anggota polis sering mengalami konflik dan tekanan yang boleh mengancam hubungan manusia dan pengurusan organisasi. So masalah tekanan kerja dan konflik di tempat kerja boleh menyebabkan kesan negatif pada kesihatan fizikal dan mental. Kekurangan sumber manusia, tuntutan masyarakat yang meningkat dan konflik
di tempat kerja adalah faktor yang mempengaruhi institusi keselamatan polis ni lah. Okey. So pengurusan organisasi polis perlu mengambil tindakan proaktif untuk mengurangkan tekanan dan konflik, termasuklah menyediakan sokongan fizikal dan emosi serta meningkatkan komunikasi. Dengan menjaga kesejahteraan pekerja, kepercayaan masyarakat dan kualiti perkhidmatan anggota keselamatan akan meningkat. Justru menangani konflik dan tekanan adalah penting untuk menjaga kestabilan organisasi dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul bin Kasirin, nombor matrik 282953. Bekerja sebagai anggota BDRM adalah pekerjaan yang sering kali dikaitkan dengan tekanan dan dapat menimbulkan stres yang tinggi. Tak kira apa jua keadaan. Jadi saya dan kawan saya, Encik Askalani, akan memberi cadangan alternatif yang mungkin memperbaiki keadaan dan persekitaran ketika stres di tempat kerja. Cadangan yang akan diunsurkan adalah program sokongan kesihatan mental. Program kesihatan mental boleh membantu anggota BDRM menangani situasi yang membuatkan mereka berasa emosi, seperti berada dalam situasi berisiko tinggi atau berdepan dengan situasi yang serius. Program ini adalah satu inisiatif dan prosedur yang direka untuk menggalakkan kesihatan mental di kalangan anggota di tempat kerja. Objektif program ini termasuk mengenal pasti, menangani dan merawat isu kesihatan mental di tempat kerja, serta menyokong anggota yang berhadapan dengan isu kesihatan mental yang lain seperti tekanan, kebimbangan, kemurungan atau isu lain. Dalam program ini terdapat elemen-elemen program yang mungkin dapat membantu anggota BDRM. Yang pertama, psikologi kaunseling. Program sokongan kesihatan mental perlu menyediakan akses kepada kaunselor berlesen atau kumpulan ahli psikologi. Kaunselor ini mampu membantu anggota menyelesaikan masalah kesihatan mental mereka melalui sesi individu atau sesi berkumpulan. Seterusnya, langkah kesihatan mental. Pemeriksaan rutin kesihatan mental perlu dijalankan di tempat kerja kerana ia boleh membantu anggota yang mungkin mengalami masalah kesihatan mental di tempat kerja. Tinjauan atau temu bual dijalankan dengan teliti untuk mengenali masalah kesihatan mental dan tanda awal tekanan. Seterusnya, amalan kesedaran emosi. Program ini memberi tumpuan kepada anggota BDRM untuk mengajak anggota tentang kesedaran emosi. Matlamannya adalah untuk membantu anggota memahami kesilapan sebelumnya dan membimbing tindakan mereka serta memupuk empati. Sebab itu, program kesihatan dan kesejahteraan am. Program kesihatan am adalah komponen penting dalam sokongan kesihatan mental. Aktiviti seperti bersenam, pemakanan sihat dan tempoh tenang perlu dilaksanakan dalam program ini. Seterusnya, sokongan pengurusan. Pengurusan BDRM memainkan peranan penting dalam mempromosikan kesihatan mental anggota mereka. Kesihatan mental anggota polis adalah aspek penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh pasukan polis. Seterusnya, perkongsian dengan perkhidmatan kesihatan mental luar. Perkongsian dengan perkhidmatan kesihatan mental luar adalah langkah yang sangat penting untuk membantu anggota BDRM menguruskan kesihatan mental mereka dengan lebih efektif. Ini melibatkan kerjasama dengan profesional kesihatan mental dari luar pasukan polis untuk menyediakan sokongan dan sumber daya tambahan. Seterusnya, sosialisasi dan sokongan rakan di tempat kerja. Buat kumpulan sokongan atau forum di mana anggota boleh berkongsi pengalaman mereka. Ia membantu mengurangkan pengasingan dan meningkatkan sokongan sosial di tempat kerja. Sosialisasi dan sokongan rakan sekerja adalah komponen penting dalam mempromosikan kesihatan mental di tempat kerja, termasuk dalam PDRM. Sosialisasi merujuk kepada interaksi sosial yang membantu anggota polis merasa bahawa mereka adalah sebahagian daripada komuniti dalam organisasi. Sementara sokongan rakan sekerja melibatkan memberi sokongan emosi dan praktikal kepada satu dan sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askalani bin Safi,
nombor metrik 282755. Latihan kemahiran pengurusan tekanan dan kawalan konflik oleh PDRM. PDRM menghadapi konflik dan situasi berbahaya pada setiap hari. Mengatasi tekanan kerja dengan menyediakan program yang menggalakkan senarai mental dan pengurusan tekanan. Oleh itu, PDRM disarankan untuk menyediakan latihan insentif dalam menghadapi tekanan untuk mengawal tekanan ketika menghadapi konflik. Ianya akan dapat membantu anggota untuk mengurus emosi dan mental ketika menghadapi situasi perkesedaran dengan lebih berkesan. Antara latihan yang disarankan dibuat secara berkala ialah seperti latihan taktikal, latihan pengurusan tekanan, latihan komunikasi, latihan pasukan, latihan kesedaran diri dan juga perubahan budaya organisasi. Simulasi latihan taktikal, latihan di mana menghadapi situasi berbahaya bagi mempraktikkan diri dalam tindak balas yang betul untuk situasi kejar mengejar, menghadapi tebusan, tembak menembak. Amalan, manakala amalan pengurusan tekanan pula ianya bertujuan membantu anggota mengenal pasti tanda-tanda tekanan dan juga membantu teknik-teknik pernafasan dan membantu mereka kekal tenang dalam menghadapi situasi berbahaya. Anggota juga diajar cara berkomunikasi dengan teknik yang betul ketika berhadapan dengan orang ramai. Latihan bersama pasukan juga penting supaya sikap membantu dan tidak meninggalkan kawan semasa berada di lapangan dengan mengikuti arahan dan amanah. Anggota juga diajar mengamalkan budaya kesihatan mental dan menggalakkan mereka untuk mendapatkan bantuan ketika menghadapi tekanan. Sekian, terima kasih. Sebenarnya, pengurusan stres adalah penting kerana anggota polis menjalankan tugas yang mencabar dan berisiko pada setiap masa. Pentadbiran polis perlu menyediakan pelbagai strategi penting seperti latihan psikologi, sokongan moral, kesihatan mental dan memberi peluang kepada anggota untuk bercuti dan berehat. Selain itu, penilaian prestasi perlu diberikan secara adil kepada semua anggota. Ini bagi membolehkan pengurusan stres yang betul dapat menjadikan anggota menjalankan tugas menjaga keselamatan negara dengan lebih cemerlang. Sekian, terima kasih.